Kisah ini berlaku sekitar tahun 80-an, Kisi. Wah, ni lama ni Kata Fuzi, ketika tahun itu saya bertugas sebagai door-to-door salesman, menjual barangan lah dari rumah ke rumah, pintu ke pintu. Dan pengalaman yang berlaku ni, yang menyeramkan ini, berlaku di salah sebuah kawasan estate perumahan di Tampines. Waktu itu Tampines belum lagi dibangun macam sekarang. Dulu Tampines Mall pun belum siap. Jangan cakap itu, Casey. Tempat pertukaran bas ataupun interchange di Tampines belum lagi didirikan. Begitu lamalah. Banyak blok-blok seperti di kawasan-kawasan Afghanistan dan yang lain-lain belum lagi dibangunkan. Jadi pengalaman saya ni telah pun menjual sesuatu dari pintu ke pintu, rumah ke rumah. Oleh kerana saya nak makan komisen lebih, terpaksa saya kerja keras. Setiap barang yang saya jual akan dapat komisen. Jadi saya ni sebenarnya disuruh bertugas waktu 9 pagi sampai pukul 4 petang. Tapi oleh kerana nak untung lebih, saya sanggup kisi overtime, kadang-kala sampai 10, kadang-kala sampai 11 malam, khususnya sekitar hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Sebab itulah hari orang akan tidur agak lewat, sebab keesokan harinya ada di antara mereka tidak bertugas. Jadi kata Fuzi, bila saya buat keputusan untuk overtime, teman-teman saya kata tak perlulah, balik sudah. Tapi saya kata saya perlukan duit lah. Sebab pada ketika itu saya, kata Fuzi, nak beli motosikal. Jadi kena kumpul duit sendiri. Kita ni hidup bukan kepada keluarga yang kaya, kena usaha, kata Fuzi. Saya telah pun waktu tu, kalau tak silap saya, ini macam rumah yang terakhir saya nak pergi. Jadi dalam hati ni, tak apalah, pergi last punya last, sampailah rumah yang disebutkan ini di kawasan Tampines, blok ... saya tak nak sebutkan. Bila sampai ni, rumah ni di tingkat paling bawah, iaitu tingkat 2 dekat Tampines. Saya selalu bermula dari tingkat atas dan pergi ke pintu sampailah saya turun ke bawah. Rumah ini rumah paling hujung. Saya jalan saja depan rumah ni, rumah ujung sekali kosong, tak ada penghuni. Rumah yang kedua ni lah, saya nampak Casey ada beberapa selipar, 1 atau 2 kalau tak silap Fuzi. Jadi saya ketuk pintu beberapa kali. Ketuk pintu sebab dalamnya saya dengar ada orang macam menonton TV. Lampu tu macam kelap-kelip, macam orang tonton TV. Ketuk beberapa kali. Assalamualaikum. Ketuk. Rumah orang Melayu kita lah. Sebab yang saya nampak ni, di luar rumahnya ada, katanya di sini di luar rumahnya ada tergantung kain yang digunakan untuk solat, kata Fuzi. Beberapa kali saya ketuk tak buka. Mungkin mereka tak naklah saya mengganggu mereka. Jadi kata Fuzi, ini part scary sikit. Saya pun tinggalkan rumah tu. Mungkin saya mengganggulah, tengok jam nak dekat pukul 11. Saya pun keluar. Daripada depan pintu tu ada sedikit ruang. Saya ghostan ke belakang untuk masuk koridor dan pusing nak turun tangga. Bila saya lalu depan koridor, kata Fuzi, para pendengar 897 FM, saya lalu depan koridor, saya rasa tepi sebelah kiri saya adalah tingkap. Mungkin, kata Fuzi, itu tingkap adalah tingkap bilik. Tiba-tiba tingkap tu terbuka sedikit. Lepas tu, kau datang rumahku, kenapa? Saya pada mulanya terkejut sekejap. Saya pusing. Makcik, saya ada jual barang, cik. Barang yang saya jual, Kisi, adalah minyak wangi. Minyak wangi lelaki, minyak wangi wanita. Saya kata saya ada jual minyak wangi. Makcik nak beli tak? Saya jual dengan harga murah sangat. Makcik tu berbual lagi. Lama-kelamaan saya dapati ada sesuatu yang tak kena tentang rumah yang disebutkan. Kata Fuzi, bila saya tengok dekat tingkap, ada orang tampal stiker ejen rumah. Siapa yang berminat untuk dapatkan rumah ni, telefon ejen. Baru saya tahu rumah ni rumah kosong. Bila saya sedar, kata Fuzi, saya tengok balik dekat tingkap yang terbuka sedikit, makcik tu dah hilang. Saya dekatkan diri, buka tingkap tu seluas-luasnya.
Kisi, bilik tu kosong, tak ada katil, lantainya lantai biasa, simen biasa, almari pun tak ada. Dalam rumah tu gelap. Saya jenguk dekat pintu, tengok tingkap yang depan sebelah atas tu dah tak ada cahaya terang benderang. Rumah tu rumah kosong, Kisi. Nasib baiklah tingkat 2, saya lari lintang pukang turun ke bawah, terus saya tahan teksi pulang ke rumah. Itulah pengalaman saya, Kisi. Tahun 80-an, bertugas sebagai door-to-door salesman. Cerita pasal hantu lagi bagus. Sebab cerita pasal hantu, okey, cerita pasal orang sakit hati.